Hai, nama saya Nurhayatun Syamilah. Hari ini saya akan berikan sedikit sebanyak tentang pengenalan untuk pendidikan awal kanak-kanak. PAKK merupakan asas dan permulaan kepada fenomena pembelajaran sepanjang hayat, tingkah laku dan kesejahteraan umum yang diterapkan dalam kalangan kanak-kanak. Pendidikan awal kanak-kanak adalah penting kerana ia memainkan peranan utama dalam usaha memperkembangkan lagi potensi kanak-kanak bersesuaian dengan falsafah pendidikan negara yang bermatlamatkan menuju sebuah negara yang seimbang dan harmoni. Bagi mencapai prestasi kanak-kanak yang bagus, para pendidik haruslah memahami implikasi sejarah, falsafah, dasar dan garis panduan mengasuh, mengurus dan mendidik kanak-kanak supaya hak kanak-kanak dapat dipenuhi. Seterusnya, tadika pula merupakan sekolah peringkat awal bagi memberikan pendedahan kepada kanak-kanak tentang suasana persekolahan. Ia penting bagi persediaan untuk kanak-kanak ini menyesuaikan diri dengan persekitaran bersama kanak-kanak lain dan hidup berdikari. Isi pelajaran di peringkat tadika terdiri daripada mengeja, mengira dan membaca. Kanak-kanak yang mendaftar tadika lazimnya terdiri daripada mereka yang berumur 4 hingga 6 tahun, bergantung kepada persekitaran sesebuah negara. Tadika juga menerapkan pendekatan pembelajaran bermain untuk membangunkan kemahiran kognitif, motor, pemikiran kritis dan kreativiti kanak-kanak. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Puteri Nur Syahira binti Ibn Hajar. Saya ingin menerangkan tentang institusi pendidikan awal kanak-kanak yang ada di Malaysia. Jenis-jenis institusi pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia terdapat dua institusi iaitu kerajaan dan swasta. Tadika kerajaan merupakan prasekolah yang dijalankan oleh kerajaan. Tadika kerajaan biasanya menyediakan program prasekolah kanak-kanak yang berusia 4 hingga ke 6 tahun tanpa mengenakan sebarang yuran. Program ini dilaksanakan bagi membolehkan mereka menghayati nilai-nilai perpaduan hidup bermasyarakat serta persediaan ke alam persekolahan kelak. Tadika swasta pula adalah prasekolah yang dijalankan oleh entiti swasta seperti individu atau syarikat. Tadika swasta ini menawarkan program pendidikan yang serupa dengan tadika kerajaan tetapi mungkin mempunyai perbezaan dalam pendekatan pengajaran seperti kegiatan ekstra atau fasiliti yang disediakan. Kanak-kanak yang menghadiri tadika swasta mungkin dikenakan yuran pendidikan bulanan atau tahunan. Ini memberi peluang kepada ibu bapa untuk memilih antara program dan pendekatan pendidikan yang sesuai dengan keperluan dan kepribadian anak-anak mereka. Ciri-ciri tadika kerajaan. Tadika kerajaan dikendalikan dan diuruskan oleh entiti kerajaan atau badan yang diwakili oleh kerajaan. Yang kedua, tadika kerajaan mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan atau agensi yang berwajib. Seterusnya, program pendidikan disediakan secara percuma bagi kanak-kanak prasekolah. Tadika kerajaan beroperasi mengikut dasar pendidikan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa pendidikan negara. Selain itu, tadika kerajaan juga boleh bekerjasama dengan institusi pendidikan lain seperti sekolah rendah. Tadika kerajaan juga sering berinteraksi dengan komuniti tempatan dan melibatkan ibu bapa dalam proses pendidikan kanak-kanak. Dan ini adalah contoh tadika kerajaan. Terdapat beberapa gambar yang menunjukkan ini adalah tadika milik kerajaan. Ciri-ciri tadika swasta pula ialah dijalankan oleh entiti swasta seperti individu, badan bukan untuk atau syarikat. Tadika swasta mengenakan yuran pendidikan secara bulanan atau tahunan. Tadika swasta juga menawarkan kurikulum yang lebih fleksibel dan berbeza yang membolehkan ibu bapa memilih program tersebut. Tadika swasta juga menawarkan fasiliti dan perkhidmatan tambahan untuk anak-anak atau ibu bapa. Mereka juga menawarkan waktu pengasuhan sepenuh masa atau separuh masa. Tadika swasta memberi kebebasan untuk kanak-kanak menggunakan kaedah. Tadika swasta juga memberi kebebasan kepada guru-guru untuk menggunakan kaedah pengajaran yang lebih kreatif dan inovatif untuk mengajar kanak-kanak yang berada dan yang berdaftar di tadika swasta. Ini pula gambar tadika swasta. Gambar-gambar ini menunjukkan tadika swasta ni lebih teratur dan lebih kemas dan murid dan kanak-kanak ini pun tidak terlalu ramai seperti prasekolah atau tadika-tadika kerajaan yang lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Hai, saya Fatia Batrisha. Sekarang saya nak terangkan tentang perbandingan antara tadika kerajaan dan tadika swasta. Terdapat beberapa perbandingan antara tadika kerajaan dan tadika swasta. Antaranya, yang pertama adalah pemilik dan pengurusan. Tadika kerajaan dimiliki dan diuruskan oleh pihak kerajaan, manakala tadika swasta dimiliki dan diuruskan oleh individu atau organisasi swasta. Yang kedua adalah kos. Kos untuk tadika kerajaan biasanya mempunyai yuran yang lebih rendah berbanding dengan tadika swasta. Tadika swasta cenderung memerlukan yuran yang lebih tinggi untuk menampung kos operasi dan pembangunan. Yang ketiga, dari segi kurikulum, tadika kerajaan biasanya mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Manakala tadika swasta pula mengambil pendekatan yang lebih fleksibel dalam melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan kepercayaan dan nilai-nilai mereka. Yang keempat adalah kualiti pendidikan. Walaupun terdapat tadika kerajaan yang berkualiti tinggi, namun tadika swasta cenderung menawarkan perkhidmatan yang lebih berkualiti dengan perhatian yang lebih kepada individu. Ini disebabkan oleh tadika swasta sering kali mempunyai jumlah murid yang lebih kecil dan sumber daya yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah pemilihan murid. Tadika kerajaan biasanya mengikuti proses pendaftaran yang standard, manakala tadika swasta boleh mempunyai kriteria pemilihan murid yang lebih ketat atau mengutamakan murid yang memenuhi syarat tertentu seperti agama atau kelas sosial. Seterusnya saya akan menerangkan tentang implikasi. Implikasi institusi terhadap pendidikan awal kanak-kanak adalah penting kerana institusi pendidikan awal memberikan dasar yang kuat untuk pembelajaran dan perkembangan anak-anak pada awal kehidupan mereka. Beberapa implikasi positif institusi pendidikan awal kanak termasuklah dari segi pembelajaran yang berstruktur. Institusi pendidikan awal memberikan lingkungan yang berstruktur untuk anak-anak belajar dan berkembang. Mereka mendapatkan akses kepada pelbagai aktiviti pembelajaran seperti membaca, menulis, matematik, sains, seni dan permainan yang membantu memperkayakan kemahiran intelektual dan sosial mereka. Seterusnya adalah interaksi sosial. Institusi pendidikan awal kemungkinan anak-anak berinteraksi dengan teman sebaya mereka. Ini memberi peluang untuk belajar tentang persahabatan, berbagi, bekerjasama dan membangun hubungan sosial dan positif. Seterusnya, pembangunan kemahiran sosial dan emosi. Kanak-kanak dalam institusi pendidikan awal belajar bagaimana interaksi dengan orang dewasa dan anak-anak lain, mengolah emosi mereka dan memahami perasaan orang lain. Ini membantu mereka mengembangkan kemahiran sosial dan emosi yang krusial untuk kehidupan mereka di masa hadapan. Dan selain itu, dari segi pendedahan kepada pengalaman baru, institusi pendidikan awal memberikan peluang bagi kanak-kanak untuk terlibat dalam pengalaman baru seperti lawatan sambil belajar, aktiviti seni dan kraft dan persembahan seni. Pendedahan ini membantu memperluas perspektif dan pengetahuan mereka tentang dunia. Dan selain itu, persediaan untuk pendidikan seterusnya adalah institusi pendidikan awal memberikan dasar yang kukuh untuk pendidikan seterusnya. Mereka membantu membangunkan kecintaan terhadap pembelajaran dan persiapan anak-anak untuk transisi ke sekolah rendah. Implikasi institusi pendidikan awal dapat membantu membentuk perkembangan holistik anak-anak pada tahap awal kehidupan mereka dan memberi mereka landasan yang berkualitas untuk masa hadapan mereka.